Selamat sejahtera, Wanakum Tachahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik sensitif dan dikatakan ini adalah topik agama. Baru-baru ini kita lihat ada satu kisah anak-anaknya diislamkan oleh Jabatan Agama Perlis, dan isu itu telah dibangkitkan oleh beberapa ahli politik ataupun orang-orang politik seperti David Marshall, Profesor Ramasamy. Mereka telah membangkitkan ataupun membuat provokasi terhadap Jabatan Agama Islam dan terhadap Dr. Mazhar. Mereka ingin berpolitik, mereka tidak berpuas hati dengan Dr. Mazhar, tapi mereka mempolitikkan menggunakan anak ini. Tapi isu yang dibangkitkan ini bukan berkaitan dengan isu agama. Ini adalah isu rumah tangga Puan Loh. Puan Loh ialah ibu kepada 3 orang anak ini, dan suaminya tinggalkan anak ini di jabatan untuk dijaga. Tetapi hari ini apa yang jadi? Ustazah Nadirah yang menjaga mereka selama 3 tahun dikatakan diculik, dia paksa. Apa punya bodoh ini? Apa kebangang punya kerja yang mereka lakukan provokasi ini? Orang dah membantu kita. Orang dah membantu. Kenapa kamu nak menuduh fitnah? Nak fitnahkan dia, culiklah, dia paksa untuk menukar agama, tidak berasas. Kenapa sebelum ini tak ada seorang pun yang datang? Lepas 3 tahun muncul tiba-tiba, aku nak jadi hero di situ. Aku nak mempertahankan bangsa, nak mempertahankan agama. Kalau betul lah, kamu punya kerja, kamu menjaga hak-hak orang India di Malaysia, tak ada insiden ini berlaku. Dan di sini tidak ada brainwash pun. Itu semua awak punya jangkaan untuk menjatuhkan seseorang mengikut politik masing-masing. Kamu nak marah dengan seseorang itu terpulang kepada kamu, tapi jangan memperlaratkan agama untuk lawan orang. Dan di sini saya tegaskan, Ustazah Nadirah ini tidak salah di mana-mana pun, cuba membantu. 3 tahun mak dia tak ada, dia jadi mak kepada anak-anak itu, menjaga anak-anaknya. Walaupun Islam tidak ada masalah. Sebab apa? Bangsa Tamil ada yang agama Islam. Kita tidak ada masalah dalam agama. Dan bukan orang Tamil wajib jadi Hindu, di situ kena jelas. Bukan dia jadi Islam, ditukar agama, dia jadi kasta rendah. Memang ramai yang menyatakan bila ditukarkan agama dari Hindu akan jadi kasta rendah. Itu saya pun selalu dengar, dan saya sendiri pun selalu orang panggil panggilan, no problem. Tapi kemanusiaan tu saya hormat. Saya sangat-sangat respect dengan Puan Nadirah. Tindakan yang dibuat itu adalah dasar kemanusiaan dan atas dasar agama. Baru hari ini kamu muncul buat provokasi terhadap agama, lepas tu kamu menyalahkan pelbagai pihak. Salahkan, jangan salahkan Jabatan Agama, salahkan keluarganya, salahkan bapanya, sebab bapanya yang tidak bertanggungjawab. Lepas tu kamu nyatakan diculiklah, dipaksalah. Kalau diculik, dipaksa, kenapa mahkamah nak serahkan anak itu kepada maknya? Kuasa mak, kasih sayang mak tidak ada tandingan. Di situ kita kena faham, dan mak dia sendiri pun menyatakan, tidak kisahlah apa agama anak saya akan terima seadanya. Dia pun tidak ada masalah. Sekarang saya nak tahu, dan saya nak tahu juga jawapan, apa masalahnya orang-orang yang buat provokasi ni? Kamu nak dia tukar jadi agama asal ke, ataupun kamu marah yang sebab dia diislamkan? Saya nak faham, kenapa masa tu, masa masalah dalam rumah tangganya, tidak ada saudara mara, tidak ada jiran tetangga, dan tidak ada NGO yang buat provokasi sekarang? Di manakah suara-suara kamu masa dia dalam masalah? Kenapa tiba-tiba datang dan mempertahankan kamu punya hak? Kenapa sebelum jadinya masalah tidak mempertahankan hak? Itulah dikatakan kelemahan. Dan ini bukan masalah pertama kita wujud. Masalah keluarga jadi masalah agama, masalah agama jadi masalah mahkamah, masalah mahkamah jadi masalah negara. Itulah kita perlu elakkan. Dan jangan tunding jari, tunding sana sini. Pergi pijak bapak dia, tampar bapak dia. Kenapa? Seorang penagih yang saya dapat dengar, dapat penjagaan anak tanpa, kenapa keluarga-keluarga di sekeliling tidak memperdulikannya?
Di manakah jasa? Di manakah pandangan masyarakat terhadap keluarga itu? Sedangkan benda ini bukan jadinya senyap. Dan kenyataan yang diberi bukannya jabatan agama pergi cari dia orang bagi bantuan. Dia orang pergi cari bantuan. Sebab dia dah tahu dia dah buat silap dan kita tak ada jalan lain dah untuk menyelamatkan anak lain. Kalau dia yakin dengan Hindu, dia akan hantar ke kuil. Kalau dia yakin dengan Buddha, dia akan hantar ke tokoh. Tetapi dia yakin dengan Islam, dia pergi hantar dekat jabatan agama Islam. Itu terpulang kepada dia. Kenapa sekarang kamu nak salahkan jabatan agama, orang Islam, dan memarah sana, memprovokasi sini? Apa paksaan lah? Apa benda yang paksaan? Tunjuk dulu bukti di manakah paksaannya. Tidak ada paksaan di sini dah, sebab agama Islam pun telah memperjelaskan. Al-Baqarah 256, tidak ada paksaan dalam Islam. Di situ kena faham, dan jangan ada masalahnya baru kamu nak mengeluarkan perlembagaan. Oh, perlembagaan tidak memangsa untuk agama. Jangan. Semua terkandung dalam tu, bukan untuk agama sahaja. Kita kena faham di sini betul-betul. Jangan memprovokasi sesuka hati untuk membenci. Ya, dan jangan buat sesuatu benda memecahkan rakyat kita, ya, menindas rakyat kita, memecah belahkan bangsa dan agama di negara ini. Jangan buat kerja-kerja bodoh dan bangang. Kita ini negara berdaulat. Kalau kamu tak suka, kamu letak jawatan, pergi ke luar negara. Sebab masalah ini bukan datangnya daripada agama. Masalah ini datangnya daripada keluarga. Di situ rakyat ataupun masyarakat yang buat provokasi ini perlu lihat dengan jelas, buka mata, tengok di mana masalah itu wujud. Dan di masalah ini di dalam komuniti kita banyak, bukan baru satu kes. Sebab kita dapat satu kes dimasuk campurkan orang politik, bukan dia ditindas. Tidak ada satu istilah tindas, tidak ada satu istilah paksaan. Dan di sini saya tegas dan saya menyokong penuh, dan saya bersolidariti dengan Ustazah Nadira. Dia seorang berbangsa Tamil, ya. Dan saya dah cakap tadi, kita tidak ada halangan dalam mana-mana agama. Dalam bangsa kita banyak, dalam bangsa Tamil ada banyak orang yang beragama Islam, Kristian, Buddha. Kita menghormati sebab bangsa kita. Sebab ini yang buat provokasi bangsa dengan agama pun dia tak dapat beza. Kalau lahir je Tamil, mesti kena Hindu punya. Lepas tu tak ikut Hindu dikatakan kasta pariah lah. Kalau tak makan lembu dikatakan kasta pariah. Soalannya senang. Jangan kamu menghukum, kamu juga manusia macam saya. Jangan kamu pula menghukum kita. Kita ada hak kita. Ya, kita ada hak kita, kita ada pendapat kita. Jangan kamu je boleh menang. Dan jangan buat provokasi bodoh-bodoh lah terhadap agama. Berhenti dulu. Sebab kamu pun tak membantu masa dalam masalah tu. Pejabat agama tu dia memang membantu. Sedangkan dia bukan bangsa Tamil lah, pejabat agama tu. Mereka menggunakan kemanusiaan untuk membantu. Tapi apa yang dapat hari ini, apa yang pangkat mereka didapat, paksa masuk dalam agama, menghina dan apa? Pergilah apa yang diorang dapat provokasi. Menghina agama, menghina ustaz-ustaz tu kan bodoh tu. Kadang-kadang mereka membantu. Engkau masalah je, salahkan Melayu, salahkan Islam, sendiri tak nak jaga. Masa tu saya tanya, masa dalam masalah di manakah NGO yang mengangkat ini? Ini tak boleh. Janganlah buat provokasi terhadap agama dan bangsa. Orang dah tolong kau, berterima kasih sudahlah. Kau nak pergi maki-maki dia apa hal? Anak dah dapat, itu dah dapat, masih tak berhenti lagi. Masih tak puas lagi dengan apa tak tahulah. Dengan agama ke ataupun dengan bangsa dia tak puas lagi. Masih nak buat kacau-kacau lagi. Masih nak maki-maki orang lagi. Orang dah tolong bodoh. Orang dah tolong. Lepas tu kau pergi maki-maki tu. Berterima kasih sudahlah. Berhentilah buat kerja-kerja macam ni. Bangsa kita tidak mengajar benda ni. Moyang-moyang Tamil ni tidak pernah mengajar kita macam ni. Sebab moyang sendiri pun yang beragama Islam banyak. Dia orang faham. Bila kita mempertahankan orang Islam, dia cakap kita ini Islam lah, ikut Zamri Winod lah apa semua. Itu bukan masalah, urusan kamu lah. Kalau aku cakap benda yang boleh kamu ikut, benda yang kamu faham, ikut. Tak ikut belah, tak apa, tak ada masalah. Janganlah provokasi aku pula. Saya mempertahankan ustazah ni, saya tidak boleh lepaskan sebab dia bangsa Tamil dan dia pun bukan buat salah pun. Dia membawa ke kebenaran bangsa dan membawa kebenaran agama dia. Apa salah punya? Dia menjaga anak tu. Bukannya dia pergi denda anak tu, pergi bully anak tu, pukul sampai mati, berluka-luka tadi. Macam bunga lah dia jaga. Tak ada satu cala pun lah dengan anak tu. Dan dia masuk Islam pun dia orang tak ada masalah lah. Dia orang pun tak ada rosak lah kat akidah dia orang. Adakah dia orang masuk Islam dia orang jadi jahat? Tak kan? Kalau benda tu tak memburukkan keadaan mereka, kenapa tidak menyokong? Kenapa nak membantah, nak provokasi sana, provokasi sini? Berhenti sahabat dan saudara sebangsa saya. Jangan buat benda-benda macam tu. Dan jangan ikut ekstremis Hindu yang lain. Mereka cerita je lebih tapi membantu tidak. Apa yang dia membantu? Jangan ikut.
Jangan ikut. Kita sendiri boleh lihat apa yang dia orang buat. Ada masalah baru datang. Masa masalah timbul tak ada pula. Masa kita mengemis tak ada pula dia datang. Lepas tu salahkan Melayu, salahkan agama Islam. Janganlah buat benda macam tu. Hormat sesama agama. Itu yang diajar oleh kita. Dia ajar sekolah, dia ajar dalam semua keliling. Lepas tu kata hormat, buat provokasi sahaja. Berhenti sampai sini. Pergi cari masalah macam tu, bukan Puan Loh saja, ramai lagi. Pergi cari, selesaikan masalah itu awal. Kalau kamu betul-betul nak berjuangkan bangsa agama yang kononnya kata NGO itu provokasi terhadap agama Islam, pergi mula sekarang. Awal-awal tu kamu pergi mencegah, jangan sampai masalah mahkamah. Ya. Dan saya pun dipahamkan apa yang saya faham, agama ini tidak mengajar untuk kita membuat buruk, tapi ada manusia yang tidak bertanggungjawab mempergunakan agama untuk memprovokasi agama lain. Itu kita perlu elak. Itu bukan sifat yang bermoral yang Tuhan bagi kita. Harap semua faham. Sekian, terima kasih.